Dua pelajar maut di Tangkak, Johor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Seramai 69 penduduk terjejas dari dua daerah di Pahang ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS setakat jam 10 malam tadi. Menurut info bencana JKM, terdapat 2 PPS dibuka di Daerah Raup dan 1 PPS di Jerantut. Di Raup, PPS dibuka adalah Surau Kampung Perwas menempatkan seramai 22 orang daripada 6 keluarga dan Balai Raya Kampung Pamah Rawas seramai 20 orang daripada 7 keluarga. Manakala seramai 27 orang daripada 8 keluarga berteduh di Balai Raya Kampung Sempadan Jerantut. Dua lelaki maut apabila kereta dinaki bertembung dengan sebuah lori di kilometer 39.9 Jalan Muar Tangkak, Johor pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tangkak penolong penguasa bomba Rafiah Aziz memaklumkan mangsa yang meninggal dunia dikenal pasti sebagai Muhammad Hazim Abdul Halim 25 tahun dan Muhammad Fikri Amaluddin 24 tahun. Manakala mangsa yang selamat Azwan Ithnin 37 tahun. Kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta dinaki kedua-dua pelajar itu hilang kawalan dan masuki laluan bertentangan sebelum merempuh lori tersebut. Kedua-dua mangsa yang parah di kepala maut di lokasi kejadian dan dihantar ke Hospital Tangkak untuk bedah siasat. Jenazah bekas timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Dr. Abdullah Fadil Cik Wan yang meninggal dunia pagi tadi selamat dikebumikan di tanah perkuburan Masjid Panglima Kinta petang tadi. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di sekitar jam 3.15 petang dengan dihadiri kira-kira 200 orang termasuk kenamaan pimpinan kerajaan negeri dan ketua-ketua jabatan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di masjid tersebut dengan diimamkan Imam Besar Masjid Negeri Abdul Farid Saleh. Raja Muda Perak, Raja Jaafar, Raja Muda Musa dan Raja Dihileh Perak, Raja Iskandar Zulkarnain, Sultan Idris Shah berkenan berangkat memberi penghormatan terakhir. Allahyarham Datuk Seri Dr. Abdullah Fadil meninggalkan 2 balu Datin Sri Cik Izzatul Hamsiah Hussein 77 tahun dan Sharifah Syahrul Bariah Said Mohtar 66 tahun serta 7 anak. Allahyarham pernah menjawat jawatan Timbalan Menteri Luar dari tahun 1987 hingga 1995 dan Timbalan Menteri Pertahanan dari tahun 1995 hingga 1999. Selain itu, Allahyarham juga pernah diberi kepercayaan menerajui Persatuan Badminton Malaysia BM selaku Presiden dari tahun 1993 hingga 2000. Pemilik akaun Facebook Imam Mustaqim mengaku bersalah atas 2 pertuduhan memuat naik hantaran jelik terhadap Sultan Selangor serta gagal memberikan kata laluan di laman Facebook miliknya. Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur Ann Priscilla Hemalini kemudian memerintahkan Muhammad Azlan Ibrahim dihukum penjara 6 bulan dan denda RM10,000. Hakim turut memerintahkan Muhammad Azlan menjalani hukuman penjara bermula hari ini atau penjara 3 bulan jika gagal membayar denda. Pertuduhan mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan boleh dihukum di bawah Subseksyen 233-3 Akta sama. Muhammad Azlan Ibrahim memohon hukuman ringan kerana tidak bekerja menjaga ibu yang sakit. Namun Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub memohon hukuman pemenjaraan serta denda berat mengambil kira kesalahan serius yang menimbulkan kemarahan masyarakat serta mengganggu keharmonian negara. Lebih 400 kg pil ekstasi bernilai 32 juta ringgit dirampas di Kompleks Kargo Udara Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA Sepang 29 Ogos lalu. Ketua Pengarah Kastam Datuk Zazulin Johan berkata, sindiket mengikrar kotak barangan mengandungi dadah itu sebagai perkakasan. Awal mendapati barangan tersebut diimport dari sebuah negara di Eropah.
kalau kita cakap lah Netherlands, okey, dah mendarat di kompleks kargo kapal antarabangsa Kuala Lumpur sebagai destinasi terakhir. Flight dia memang flight yang sama. Hasil disiapkan mendapati pengimport menggunakan baluan palsu dalam rekomen pengimportan menyebabkan susah nak tangkap. Dia punya final destination adalah KLIA. Bercakap pada sidang media di cawangan narkotik Ibu Pejabat JKDM Kampung Jijan, beliau turut memaklumkan rampasan berkenaan merupakan kes kelima dari Belanda pada tahun ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan mahu kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia diperkukuh dengan lebih komprehensif. Ia penting bagi memastikan perisai negara sentiasa bersedia menepani ancaman keselamatan yang dinamik. Perlu menjadi angkatan yang bersepadu, tangkas dan berfokus yang mampu bertindak balas terhadap ancaman keselamatan tradisional dan bukan tradisional dengan tahap kesiapsiagaan yang tertinggi bagi berhadapan persekitaran keselamatan yang dinamik dan tidak menentu kebelakangan ini. ADM mestilah berupaya untuk mengatur gerak ketumbukan melampaui domain daratan yang memerlukan keupayaan udara dan maritim sejajar dengan keperluan angkatan tentera masa depan. Beliau berkata demikian dalam majlis serah terima tugas Panglima ATM di Wisma Pertahanan. Dalam majlis berkenaan, Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman dilantik sebagai Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM yang ke-22 selepas Jeneral Tan Sri Effendi Buang bersara. Terdahulu beliau menyempurnakan majlis serah terima tugas Panglima Tentera Darat yang menyaksikan Jeneral Datuk Muhammad Hafizuddin Jantan secara rasmi dilantik menggalas jawatan itu bukan kuasa hari ini. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berharap dengan tertubuhnya Mahkamah Syariah Negeri Sabah yang secara rasmi dilancar hari ini dapat menyelesaikan pelbagai masalah umat Islam dengan lebih cepat dan adil. Titah baginda banyak aduan dan rungutan diterima sebelum ini berhubung kelewatan keputusan kes besar maupun kecil. Saya harap hakim-hakim yang telah diamanahkan untuk melunaskan tanggungjawab untuk mengurus segala masalah umat Islam di negeri Sabah ini akan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya, sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Kita tahu ada juga rungutan kerana kelewatan membuat keputusan-keputusan yang kecil ataupun keputusan yang besar. Sultan Abdullah bertitah demikian selepas berkenan merasmikan Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Kompleks 43 itu mula dibina sejak 2017 dan siap sepenuhnya pada 22 Julai 2021. Kita buat satu app ni. Semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesah literasi digital.
Malaysia menegaskan keamanan dan kestabilan rantau ASEAN perlu dikekalkan sambil mengukuhkan rangka kerja pelbagai hala sejahada negara anggota. Justru sebarang kerjasama masa depan antara ASEAN dan China harus bergantung kepada kepercayaan bersama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia dan rakan ASEAN sentiasa menganggap China sebagai jiran dan rakan penting khususnya dalam aspek perdagangan, pelaburan dan pengaturan keselamatan. And I would certainly stress, Mr. Chairman and Premier Li Qiang, that future collaboration would depend largely on the issue of trust and discussions at the multilateral level in terms of security and protecting the interests both of China and ASEAN. And I would certainly express on behalf of my colleagues too how appreciative we are with your presence, Premier Li Qiang, and hopefully with this event would further enhance the relationship between China and ASEAN. Beliau berkata demikian pada sesi pertemuan pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri China Li Keqiang sebelum sidang kemuncak ASEAN China ke-26. Sementara itu, Malaysia sentiasa terbuka kepada usaha mengukuhkan hubungan antaranya dengan China dan kerjasama itu harus bermula dengan versi ketiga Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China. Beliau percaya negara ASEAN boleh memanfaatkan hubungan yang terjalin daripada aspek program kerajaan, kepentingan rakyat dan program pertukaran rakyat ke rakyat. Terdahulu, Presiden Indonesia Joko Widodo dalam ucap tamunya sebagai pengerusi ASEAN berkata, kerjasama konkret antara China dan ASEAN adalah sesuatu yang diperlukan. Malaysia dan Kanada akan terus memperkukuh kerjasama dua hala termasuk dalam bidang baru iaitu ekonomi hijau, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan AI menerusi strategi Indo-Pasifik Kanada. Persetujuan itu dicapai pada pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatnya dari Kanada Justin Trudeau ketika sidang kemuncak ASEAN ke-43 dan sidang kemuncak berkaitan di Jakarta, Indonesia hari ini. Perdana Menteri turut menyeru kedua-dua pihak meneruskan rundingan membina ke arah memuktamadkan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Kanada yang dijadualkan pada tahun 2025. Canada has been a very reliable ally. You see the position of ASEAN and some of the issues better than many of your other colleagues in the West. And therefore, we look forward to further collaboration and the fields that I have mentioned, including ASEAN-Canada Free Trade Agreement and issues of climate change. Malaysia turut mengalu-alukan pengukuhan dan peningkatan kerjasama di antara ASEAN bersama Jepun dan Korea Selatan, ia terutamanya dalam bidang teknologi hijau, teknologi digital serta tenaga bersih. Perdana Menteri berkata hubungan dan pemindahan teknologi antara ASEAN dengan Korea Selatan boleh dimanfaatkan sebaik mungkin menerusi rangka kerja ekonomi madani. The example experience of Korea from the ashes of war. Malaysia's new Madani economic framework, for example, emphasizes empowering and internationalizing its MSMEs by facilitating their transition to digital business model. We stress the importance of green growth for climate sustainability and optimizing land use for food security. We'll prioritize low carbon and climate resilient socio-economic development while ensuring robust efforts in the conservation of natural resources and ecosystems. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak ASEAN Korea Selatan ke-24. Sementara itu, pada sidang kemuncak ASEAN Jepun ke-26, Datuk Seri Anwar memberitahu rakan sejawatannya Fumio Kishida bahawa Malaysia menghargai sokongan negara itu dalam penubuhan Pusat Inovasi Digital dan Ekonomi Mampan di bawah Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. Climate change poses a significant threat to both our nations and the planet.
we must intensify efforts to combat its impact by adopting and supporting renewable energy solutions. ASEAN could benefit from Japan's expertise in developing clean energy technologies, renewable energy projects, and sharing best practices, including through the ASEAN-Japan Energy Efficiency Partnership and ASEAN-Japan Climate Action Agenda 2.0. Telekom Malaysia Berhad TM dan syarikat telekomunikasi tanpa wayar terbesar di Korea Selatan SK Telecom menandatangani memorandum persefahaman MOU dalam membangunkan pengaturan perniagaan Multi-Access Edge Computing MAC di Malaysia. MOU berkenaan membuka jalan kepada perniagaan perkhidmatan MEC untuk dipelopori dan disediakan di Malaysia. MOU diadakan di Pejabat SK Telecom di Seoul dengan dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan GCO TM Amar Huzaimi Mat Deris. TM diwakili oleh Naib Presiden Eksekutif TM Global Karoliza Ibrahim, manakala Naib Presiden dan Ketua Perusahaan CIC SK Telecom Yong Diok Kim mewakili syarikat Korea Selatan ini. Fahmi turut meluangkan masa lebih sejam melawat ibu pejabat Samsung Electronics dan Samsung Digital City di Suwon. Pada pertemuan itu, beberapa agenda utama telah dibincangkan untuk potensi kerjasama antara Samsung dan syarikat telekomunikasi telco di Malaysia. Fahmi juga telah membangkitkan mengenai isu penggunaan 5G di Malaysia dan berharap kerjasama yang lebih erat dapat dijalin antara Kementerian Komunikasi dan Digital dan telco dengan pihak Samsung. Rakyat bakal menikmati harga peranti 5G lebih murah hasil kerjasama erat Kementerian Komunikasi dan Digital KKD, syarikat telekomunikasi dengan syarikat Samsung yang berpangkalan di Korea Selatan. Menterinya Fahmi Fadil berkata, antara faktor penggunaan peranti itu hanya pada paras 4.2% kerana harga dijual ketika ini masih belum mampu dimiliki rakyat. Ke arah usaha itu, Fahmi membangkitkan beberapa isu berkaitan serta potensi kerjasama untuk diterokai dengan syarikat penyedia peranti berkenaan semasa lawatannya ke Ibu Pejabat Samsung di Seoul. Saya difahamkan ada sejumlah daripada peralatan yang ditunjukkan di sini memang telah mula dan memang ada dijual di Malaysia dan ramai juga yang telah menggunakannya. Tapi banyak juga teknologi-teknologi baru yang diperagakan. Jadi very impressed, very inspired. Hopefully we can see a lot more use cases macam ni di Malaysia. Bulan lalu, KKD melancarkan pakej 5G Rahmah dengan tawaran harga peranti termasuk jenama Samsung hanya pada harga RM240 berbanding harga pasaran RM949. Fahmi berkata pakej itu hanyalah permulaan kerana lebih banyak inisiatif akan dilaksanakan kerajaan selepas ini. Malaysia perlu mencontohi usaha China melonjakkan ekonomi terutama melibatkan bidang inovasi dan pembuatan. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liu Chintong menegaskan momentum perlahan ditunjukkan sektor hartanah dan pembinaan China tidak melemahkan asas ekonominya. Justru kekuatan baru perlu terus diteroka khususnya dari aspek teknologi dan pendigitalan sebagai pemangkin baru ekonomi. Prime Minister Anwar mentioned or gave a speech, the Economic Madani framework and the new industrial master plan. Both are aimed at leapfrogging. That means we do not want to stay in the same place. We do not want to do business as usual. We want to leapfrog. We want to do things differently, and we want to aim at a higher level, a level in which we will play at the level of higher wages, higher productivity and higher growth. Beliau temui media selepas merasmikan mesyuarat padanan perniagaan Malaysia-China ke-5 bersempena Expo China ASEAN ke-20 KEXPO di Ibu Negara. Perdana Menteri dijadual menghadiri Expo tersebut pada 17 September di Nanning, China. Kehadiran Perdana Menteri juga sebahagian momentum menjelang sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia-China tahun depan.
Persidangan Penyelidikan Governance Integriti dan Anti Rasuah Peringkat Kebangsaan Platform Merencana Strategi ke arah Tata Kelola Terbaik, juga pentadbiran telus, cekap dan amanah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata ia selari matlamat pembangunan lestari SDG 2030 bagi mengurangkan rasuah secara berkesan tanpa merencatkan pertumbuhan ekonomi. Kita sendiri yang dengan iltizam daripada kerajaan yang ada sekarang untuk meneruskan tentang tata kelola dan juga governance ataupun governance untuk yang baik untuk bagi mencegah rasuah secara berkesan. Jadi plan anti rasuah ini diteruskan untuk siri yang kedua. Jadi kita tengah garapkan daripada pendidik-pendidik dan juga mereka yang cerdik pandai bagaimana untuk kita mengadakan plan anti rasuah yang version yang baru dengan pandangan-pandangan mereka dengan banyak perkembangan-perkembangan terbaru yang ada sekarang. Bila bercakap demikian di Putrajaya, pada persidangan ini 10 penyelidikan dibentangkan merangkumi sektor penguasaan, perolehan serta pentadbiran awam. 5 institusi pengajian tinggi awam dan swasta terlibat, antaranya Universiti Putra Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Multimedia. Generasi muda adalah penentu masa depan negara. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazluddin Putra Jamalulal bertitah golongan ini perlu dipersiapkan dari aspek syahsiah diri dan mental dalam memastikan mereka mampu mencorak masa depan negara yang gemilang. Baginda bertitah mereka perlu melengkapkan diri dengan ilmu, berpegang teguh kepada agama dalam asas pemikiran dan kehidupan yang boleh menjadi suri teladan. Manakala sekolah pula berperanan besar untuk menambah nilai pelajar dengan ilmu dan kemahiran dalam pelbagai bidang agar berupaya menghadapi cabaran dunia kini. Justru baginda menasihati para guru di mana mereka perlu menghayati peranan masing-masing dalam mendidik pelajar dari segi akademik, menerapkan nilai-nilai murni, membentuk kepribadian dan jati diri selaras dengan kehendak agama. Demikian titah baginda ketika berkenan merasmikan Program Titian Kasih Mega 2023 peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Alawiyah Kangar, anjuran Yayasan Tuanku Syed Putra YTSP Perlis dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim mengambil inisiatif untuk menerbitkan satu bahan rujukan bagi menerangkan secara ringkas intipati hadis 40 Imam Nawawi. Ketua Pegawai Eksekutifnya Zamri Zainabidin berkata, bahan itu bertujuan memberi pencerahan maksud sebenar dari setiap golongan hadis yang menjadi panduan kepada umat Islam dari sudut kesejahteraan dan keharmonian sesama manusia. Saya menyeru semua pihak supaya melihat kepada hadis, bukan saja hadis 40, bahkan hadis ini maknanya perkataan Rasulullah SAW dari sudut kenapa ia dituturkan, persekitaran ia dituturkan oleh Rasulullah SAW dan apakah maksud sebenar di sebalik hadis ini. Jangan hanya membaca di sebalik makna terjemahan sahaja. Jika tidak, maka ia akan menyebabkan berlaku salah faham sehingga mencadangkan dikeluarkan hadis ini dan sebagainya. Tambah beliau, bahan rujukan itu juga diharap mudah untuk diterangkan kepada masyarakat bukan Islam tentang ajaran Islam yang harmoni. Ke arah kelestarian perkhidmatan air melalui penggunaan secara berhemah, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN akan memperluas pemasangan pilih cekap air ke institusi-institusi awam termasuk sekolah. Anggota Suruhanjaya Azina Surip berkata, pemasangan ini dijangka mampu menjimatkan penggunaan bulanan mencecah 35%. Menurutnya lagi, langkah itu terbukti melalui ujian teknikal yang dilakukan dalam tempoh seawal 3 bulan dari tempoh penggunaan produk cekap air berkenaan. Sebenarnya melalui secara teknikal pengalaman kita yang sebelum ini memang dia boleh menjimatkan sehingga 35% dan ia boleh dilihat dalam tempoh 3 bulan yang awal. Selepas ini kita mengharapkan bukan di institusi masjid saja, kita harap di institusi awam yang melibatkan orang ramai kita akan menggunakan banyak produk-produk yang cekap air ini supaya
matlamat kita untuk melestarikan konsep kelestarian itulah untuk mencapai SDG itu tercapai. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan program pemasangan pilih cekap air di Sungai Petani, Kedah. Dalam program berkenaan, sebanyak 86 pilih konvensional telah digantikan dengan pilih cekap air di Masjid Andalusia, manakala 73 lagi ditukar di Masjid Sultan Muzaffar Shah. Pembangunan mampan perindustrian bandar pintar dan hijau bakal memberi limpahan manfaat kepada Malaysia. Selain dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, malah dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Menurut Pengarah Kanan Bahagian Dasar Pelaburan dan Fasilitasi Perdagangan Kementerian Pelaburan dan Perdagangan dan Industri MITI, Faizal Muhammad Yusof mengambil contoh projek bandar pintar dan hijau bertaraf dunia yang bakal dibina di Skandar Puteri yang mampu menyumbang nilai pembangunan kasar RM60 bilion. New development policies and setting new drivers to the economy and a strong competitive edge on the international stage. This will lay a solid foundation for accelerating the development and of a modern industrial ecosystem promoting high quality economic growth. Beliau berucap di majlis pelancaran dan menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Green Smart Planet dan 4 syarikat terkemuka Malaysia di ibu negara. Sukan bersepak persahabatan antarabangsa Tier 1, skuad Harimau Melaya bangkit daripada ketinggalan 2 gol untuk mengikat Syria dengan keputusan seri 2-2. Pertembungan berlangsung di Chengdu, China menyaksikan kedua-dua gol Syria dihasilkan pada babak pertama menerusi Mardikian dan Yassin Samia. Skuad kenalian Kim Pan-gon bagaimanapun berjaya memperbaiki rentak permainan dan merapatkan jurang gol hasil ledakan pemain gantian Ahya Rashid pada minit ke-51. Pencaturan Pan-gon memasuk Darren Lock bagi menambah sengat pada jentera serangan nyata berhasil selepas penyerang Sabah FC itu menolak masuk bola untuk kedudukan 2-2. Skuad negara seterusnya bakal depan China pada 9 September. Sementara itu, skuad bawah 23 tahun negara turut cemerlang melakar kemenangan 2-0 ke atas Bangladesh dalam aksi pertama kelayakan Piala Asia B23. Anak buah Elam Barasan yang lebih banyak menguasai perlawanan bagaimanapun hanya dapat merobek gawang lawan pada minit ke-81 hasil jaringan Alif Izwan. Malaysia yang menggandakan asakan selepas itu memperoleh gol kedua menerusi pemain penyerang Fergus Tierney pada masa kecederaan. Tamat perlawanan Malaysia 2, Bangladesh 0. Malaysia seterusnya bakal berdepan Filipina pada 9 September ini. Berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuh harapan. Assalamualaikum.